Assalamualaikum semua. PDPR merupakan satu perkara yang di-highlightkan oleh Menteri Pendidikan kita. Apakah itu PDPR? PDPR ni singkatan daripada pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dia bertujuan untuk memastikan sesi pembelajaran ni berlangsung di mana-mana lokasi menggunakan platform-platform yang telah ditetapkan secara tersusun dan terancang. Means kat sini, sebelum cikgu nak buat PDPC secara online dekat rumah ke ataupun di mana-mana saja, cikgu-cikgu kena pastikan dia tersusun, mesti ada perancangan dan execution dia menggunakan platform-platform. Terdapat 3 mode yang disuggestkan untuk pelaksanaan PDPR ni. Yang pertama, secara online. Secara online ni maksudnya dia berlaku secara real time, dia mesti ada device, mesti ada gadget. Jadinya kat sini real time ni maksudnya kalau pukul 9 tu kita dijadualkan untuk mengajar, jadinya cikgu murid kena standby pukul 9 tu dekat depan laptop ke, kat depan handphone ke untuk belajar. Yang kedua, secara offline. Offline ni sebenarnya benda yang kita dah selalu buat. Okay? Offline ni maksud dia diorang ada device tapi diorang menggunakan internet secara minimum. Means kat sini kalau kita hantar tugasan by WhatsApp ke Telegram, dia akan selesaikan tugasan tu tapi bukan secara on the spot lah. Maksudnya okay, mungkin pagi dapat tugasan, mungkin malam diorang boleh buat. Sebenarnya dalam modul PDPR ni diorang sediakan beberapa kaedah lah untuk kita laksanakan dalam tempoh macam ni. Saya share sikit apa yang saya buat masa 3 bulan yang lepas untuk memastikan PDPR ni berlangsung dengan lancar dan terancang ni kan, sebab diorang yang suggest. Apa yang saya buat mula-mula, saya sediakan grup WhatsApp. Sediakan grup WhatsApp ni mesti ada guru besar, mesti ada ibu bapa, mesti ada murid-murid. Of course lah, sebab murid-murid yang nak belajar. So dengan adanya ketiga-tiga personnel ni, secara tidak langsung diorang saling alert. Maksudnya guru besar pentadbir atau boleh memantau, pentadbir boleh memantau aktiviti PDPC yang berlangsung, dan ibu bapa juga pada secara tak langsungnya diorang dapat tahu anak-anak diorang ada tugasan yang perlu dilengkapkan. So dekat situ diorang akan suruh anak diorang untuk melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru. Okey, yang kedua, kena buat catatan. Jangan cakap kalau kita ni tak berada kat sekolah, tak payah buat catatan. Kena buat catatan. Apa yang saya buat untuk dalam jangka masa 1 minggu, 7 hari kan? Okey. Semua hari ada aktiviti. Maksudnya hari pertama ada aktiviti, hari kedua aktiviti. Kita tak payah letak satu hari tu sampai 5 aktiviti, tak. Kita just standby satu hari satu aktiviti, tetapi dia berlaku secara berterusan lah. Kita tak boleh misskan sesi pembelajaran murid-murid ni. Kita mengajar pun setiap hari kan. Kenapa kita nak miss mengajar pula? Bila dah ada catatan, kita kena buat bahan. Saya suka buat bahan sendiri. Ada yang menggunakan bahan sedia ada, itu bergantung. Ikut pada RPH lah, jangan tiba-tiba dalam RPH buat ni, buat membaca. Bila dalam bahan kita buat menulis, memang lari lah kan. Ada respon daripada bapa menyokong usaha cikgu menyediakan bahan-bahan, menyediakan lembaran kerja, tetapi orang kalau boleh nakkan ada video bimbingan. Apa yang saya buat, saya sediakan 2 video. Video yang pertama, video instruction. Kita beritahu apakah objektif, lepas tu apakah standard pembelajaran, apakah aktiviti mereka. Video yang kedua adalah video refleksi. Kita paparkan hasil kerja mereka, kita beri pendapat. Okey, bila dah ada bahan, kita kena pastikan kita kena cakna dengan diorang. Cakna ni kena ambil berat lah. Kita menggunakan WhatsApp juga. So kat situ kita dapat tahu murid kita ni macam mana, ada tak masalah. Okay. Normally saya akan sediakan 5 tugasan. Tapi kalau macam melibatkan kena buat karangan ke apa ke, so kita sediakan 4 saja. Kenapa tak buat sampai 7 hari? Hari yang pertama diorang tengok video, lagi baki tu kita bagi diorang untuk selesaikan tugasan. Hari yang ke-6 normally hujung minggu, kita bagi peluang pada murid-murid yang tak dapat lengkapkan tugasan ikut hari. Hujung minggu tu diorang boleh pinjam gadget mak ayah untuk melengkapkan tugasan. Yang terakhir, kita kena sediakan senarai nama murid. Benda ni ada dalam modul PDPR. Secara tak langsung dengan senarai tu, dia dah jadi evident bahawa ada penglibatan murid, ada kehadiran murid dalam sesi PDPR kita. Bila comes to PDPR ni, dia bergantung juga pada murid. Kalau murid kita ni advance, ada kelebihan, ada gadget ataupun internet connection, why not untuk kita guna benda-benda tu. Tapi kalau tidak,
It's okay guna manual, tak ada masalah pun. Yang penting budak-budak kita mesti belajar. Jadinya semua yang ada dalam modul PDPR tu dah dirangka dengan baik oleh pihak KPM. Jadi kepada cikgu-cikgu sekalian, tugas kita bukan hanya dalam PDPR saja. Kita sekarang ni dah hujung tahun, ada banyak tugasan lain. Kita kena buat pengisian online, ada yang kena update file. Okey, jadinya jangan pening-pening kepala, just keep doing our job. PDPR ni kejayaan dia, kayu ukur dia, support daripada semua pihak, bukan setakat sekolah je, bukan setakat guru je, bukan setakat ibu bapa. Kejayaan tu saling bergantung antara satu sama lain. So good luck, teruskan dengan usaha kita. InsyaAllah benda yang susah selalu akan ada benda yang manis. Check it out.